Assalamualaikum. Saya nak merujuk kepada satu artikel Newsweek Times, akhbar Newsweek Times tentang jumlah kenderaan yang lebih banyak daripada jumlah penduduk. Memang betul pun. Menurut rakan saya, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani daripada UPM, dia ni sebenarnya pakar keselamatan jalan raya sebenarnya, dan dia sebenarnya ialah yang paling kuat sekali mempromosikan tempat duduk keselamatan untuk kanak-kanak, child seat. So thank you Prof for highlighting this. Memang betul pun, kita ada sebanyak 33.3 juta kenderaan berdaftar di atas jalan raya, dan jumlah penduduk kita Malaysia ialah 32.6 juta. So sekarang ni kita dah sampai point di mana jumlah kenderaan atas jalan raya lebih banyak daripada jumlah penduduk. Syabas. Ni jumlah penduduk termasuk bayi dan kanak-kanak tau. Maknanya kita memang ada banyak kereta. Ya, impian anda tercapai. Ya. Kan kita gila kereta kan. Now, masalah dia sekarang ni ialah apa yang dah jadi? Kesesakan jalan raya. Kalau anda duduk di Lembah Kelang, anda akan fahamlah masalah ni, ya. Jalan raya yang tak pernah jam sekarang ni jam. Memang teruk sekarang ni. Okey. Now, kalau kita teruskan lagi trend ini di mana jumlah kenderaan akan bertambah, dan memang bertambah pun daripada tahun 2019 sehingga sekarang ada penambahan 1 juta kenderaan. Tak payah nak wow banyaknya. Setiap tahun anda beli 500, minimum 500 ribu kenderaan setiap tahun. So masa PKP dah 2 tahun, 1 juta lah. Dan 1 juta unit tu tiba-tiba ada atas jalan raya. Sebab tiba-tiba dah bebas, semua orang nak drive kereta baru. Habislah jalan raya. Bukan setakat jalan raya, sistem pengangkutan awam pun, kereta api, bas, semua penuh dengan manusia. Ya, kereta api tu kalau awak naik macam sardin. Sardin pun tak pack macam tu. Macam bau wujud dalam kereta api tu. So kalau kita teruskan lagi trend membeli kereta ni, menambahkan lagi jumlah kenderaan atas jalan raya, apa yang akan berlaku ialah nombor 1, kesesakan jalan raya lah. Okay, now kita nak suruh besarkan lagi laluan daripada 2 lane jadi 3, jadi 10 pun bukan jawapannya. Takkan kita nak buat bangunan parking sebesar shopping complex kot. Dah mengarut dah. So peningkatan infrastruktur bukan jawapan dia. Nombor 2, kita akan ada masalah dari segi kewangan. Subsidi bahan api akan naik. Ya, walaupun RON 97 tu kita tak ada subsidi pun, tetapi kita tak ada kenakan cukai jualan, sales tax pun tak ada. That is why our fuel is still cheaper than Thailand and of course Singapore and many other countries. Ya, sebab tu minyak kita masih lagi murah walaupun kita tak letak subsidi, sebab kita tak ada sales tax. Nombor 3, jerebu. Masalah jerebu akan timbul. Ini bukannya benda yang macam takkanlah apalah, kita duduk ni semenanjung ada angin lah apa semua. Jangan cakap besar. Dulu kita pun kata tak ada jam. Sekarang padan muka kita semua. Okey, negara-negara maju dan negara-negara besar semua dah ada masalah smog dah lama dah. Okey, dekat Beijing tu, and then Jakarta, and then Bangkok, and then of course the European countries, semua dah ada masalah tu, dan sebab itulah mereka mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya, dan sekarang ni bertukar kepada EV sebab masalah smog ataupun jerebu, SMOG, smog. Okey, Jakarta contohnya, walaupun kita tahu dia macam negara dunia ketiga, tapi dia berani. Dia siap lancarkan kempen genap ganjil. Hari ni kereta nombor genap yang kat belakang tu saja boleh masuk ke Jakarta. Besok kita ganjil pula. So at least dia dah turunkan separuh jumlah kenderaan yang masuk ke kawasan yang padat seperti Jakarta, supaya kawasan padat tu tak adalah masalah jerebu. So kat Malaysia Okey, tapi nak to be fair, the government pun dah pernah fikir pasal benda ni dan pernah buat. Dalam tahun 2009 kita ada cash for clunkers. Okey, anda yang kenal saya zaman NST pun kita dah cerita pasal ni. Cash for clunkers ialah di mana anda bawa kenderaan lama anda, usia dalam 15 tahun ke atas kata saya. You can exchange your car with a subsidy of RM5,000, RM5,000 akan diberikan kepada anda untuk pembelian kenderaan baru daripada Proton dengan Pro 2. So it was a success. Bajet yang digunakan tak sampai setahun dah habis, tapi sayangnya projek itu tak diteruskan. Okey, separuh daripada RM5,000 itu sebenarnya datang daripada Proton dan Pro 2 sendiri. Dan of course Pro 2 walaupun dia slow, tapi dia yang paling banyak sekali bagi jumlah subsidi itulah. Sebab kita dia lebih murah kot zaman tu lah. So sayangnya tak jalan dah benda tu. Okay, now itu bagus sebenarnya kempen tu sebab dia betul-betul mengurangkan kenderaan lama di atas jalan raya. Kenderaan lama ni bukannya tak boleh, boleh. Cuma kenderaan lama ni dia tidak seselamat kenderaan baru. Okay, dan dia juga emission standard dia pun tidak sebagus kenderaan sekarang. So asap dia memang lagi teruk lah daripada kereta-kereta yang baru. Dan nombor 3, bila kita promotekan penjualan kenderaan baru, negara pun akan dapat pendapatan dan industri pun berkembang. So ada bagus dia juga.
So kalau kita ada bajet, bagus juga kita teruskan ni. Tetapi cadangan saya bukan untuk Pro 2 dengan Proton saja, kita buka kepada semua. Kepada semua dapat subsidi macam ni. Ya. Now, satu lagi benda yang kita kena push ialah mengurangkan kenderaan daripada masuk ke kawasan-kawasan padat. Contohnya ibu pula bandar raya lah, ya. So kita tak perlu reinvent benda-benda baru. Apa yang orang lain dah buat kita boleh follow. Contohnya macam Singapore, if you want to go into their business district dia, kawasan padat dia ke tengah bandar dia tu, anda akan kena congestion charges, iaitu tol kawasan padat lah, okey, tol kesesakan jalan raya. So kalau macam kat London tu mahal gila, kat Singapore pun mahal, sebab dia nak kurangkan kereta masuk ke kawasan bandar raya sewaktu waktu puncak. Dia nak kurangkan jumlah kenderaan. So it works, ya. Satu lagi ialah harga bahan api lah. Harga bahan api mereka dah tak ada subsidi, ditambah pula dengan sales tax. So bila harga bahan api mahal, orang akan kurang drive dan akan cari alternatif lebih murah. Dan nombor 3, dia naikkan kos parking di kawasan bandaraya, ya. Untuk anda yang dah pernah pergi London, pernah drive kat sana tu kan, satu hari parking boleh pergi RM140, RM180 pun ada tau, satu hari. So dekat Malaysia ni macam mana kita nak settle kan? Memang kita kena promote pengangkutan awam. Okey, memang kita kena promotekan pengangkutan awam. Masalah kat sini ialah bukannya kita tak ada sistem kereta api dengan bas yang bagus. Dan saya tahu Prasarana pun dah cakap dia nak tambahkan lagi gerabak kereta api, dia nak tambahkan lagi bas, which is good. Problem dia ialah last mile transportation, iaitu pengangkutan akhir daripada rumah ke stesen bas atau kereta api, ataupun daripada stesen balik ke rumah. Now, kita kalau kat Jakarta kita ada Gojek, kita ada Angkut. Dekat Thailand kita ada Tuk-Tuk. Dekat India pun kita ada Bajaj tu lah, Tuk-Tuk tu juga kan. Kat Filipin kita ada Jeepney. Okey, dia ada macam-macam. Dan pengangkutan jenis ni memang sangat murah. Di Malaysia kita tak ada sebenarnya. Daripada rumah nak pergi ke stesen tu tak ada. Kalau kita drive pun, macam kawan saya mengadu, dia duduk dekat area Wongsan Maju, nak pergi ke LRT Wongsan Maju, parking pun tak ada. Bangunan parking tu pun dah tutup. Nak jadi apa pun tak tahu. Kereta dah bersepah atas jalan raya. Dah menyusahkan pengguna jalan raya, jalan makin jam. So kita nak buat macam Gojek, takkanlah kita nak naik motor dengan orang kita tak kenal. Dan risiko kemalangan pun lagi tinggi. Okey, kena ingat jalan raya dekat Lembah Kelang ni, walaupun banyak kereta, kita ada banyak intercity highway. Cruising speed di Kuala Lumpur jauh lebih tinggi daripada di Bangkok dan di Jakarta. Dekat sana tak boleh nak bawa laju pun, nak cecah 80 pun susah. Kita siap boleh Superman, bye, sebab jalan raya kita bagus dekat tengah bandar. So that is another issue, ya. So kita kena createkan solution untuk masalah pengangkutan awam ini. Kita kena wujudkan satu mode transportation, mode pengangkutan yang murah. Okey, kalau sekarang ni kita takkan nak naik Grab. Mahal weh. Orang naik Grab sekarang ni, dia mengadu ke saya pagi-pagi nak pergi ke stesen kereta api dalam 4-5 kilo boleh pergi berbelas-belas ringgit. Itu baru pergi, nak balik bayar lagi. Gila lah macam tu kan. So this is an issue which I think is not a new issue. Benda ni memang dulu lagi kita orang dah menulis pasal benda ni dah lama dah, lebih daripada 15 tahun dah. Dan diorang pun tahu tapi tak ada solution. Nak turunkan nak halang daripada kenderaan masuk ke bandar. Benda-benda yang dibuat tu akan membuatkan, macam contohnya ada tol, parking mahal. Ini akan membuatkan penghuni-penghuni marah. So ramai yang tak berani buat. Dia tak berani buat, dia sapu letak bawah kapet, biar pengganti dia lah yang buat. Pengganti dia pun yang sama juga, takut nak buat, sorok dalam kapet, biar pengganti yang buat. Berapa kali ganti sampai sekarang jalan dah jam. Takkan kita nak tunggu sampai jerubu gila-gila teruk dekat KL baru kita nak menggelabah sampan. So this is actually a very serious problem for Malaysians, ya. Janganlah rasa macam tak apa, lama lagi, tak apa dah lama lagi. Ni sikap macam ni kita tak boleh buat. Kita tak boleh ada. Sebab bila lama lagi, masalah tu akan jatuh ke anak-anak kita. Kita kalau boleh nak bagi benda-benda yang terbaik untuk anak-anak kita, bukannya masalah. Ya. So saya haraplah pemimpin dia ada telur sedikit untuk buat sesuatu yang drastik demi masa depan negara. Dan kita sebagai rakyat fikir yang positif. Jangan fikir wah ini semua sebab inilah itulah apalah, komplain banyak sangat. Okey, contohnya dulu dia kata ada movement nak bangkang kerajaan sebab nak haramkan kenderaan lama. Bodoh tu sebabnya. Sebab apa tau?
Dia bukannya nak haramkan kenderaan lama. Dia kata dia nak tengok kenderaan-kenderaan lama ni dipantau. Negara-negara maju, even Thailand pun sebenarnya ada, cuma dia tak praktikkan, di mana kenderaan-kenderaan berusia 12 tahun ke atas ke 15 tahun ke atas perlu melalui pemeriksaan berkala. Yalah, takkan kereta yang dah uzur gila-gila, dah nak roboh, rebeh sana sini nak kita bagi atas jalan raya juga. Bahayalah. Okey? So bukannya untuk haramkan, tapi untuk ada pemeriksaan berkala. Menyusahkan sedikit, tetapi untuk kepentingan ramai. Ni sekarang jalan jam pun kerajaan salah. Nak buat itu pun salah, ini pun salah. Saya bukanlah suka sangat dengan kerajaan pun, tapi fikir logik lah. Alhamdulillah juga platform Kereta ni mempunyai ramai pembaca-pembaca yang bijak-bijak. Okey, kami baca rorangan komen tu. Mana yang tak bijak tu, mana yang belum akil balik tu, memang kita orang tolak ke tepi lah kan. Tapi ramai yang bijak-bijak dekat dalam tu yang memberikan idea-idea yang bagus. Okey, dan jangan risau, Kereta ni sebenarnya dibaca oleh semua, termasuk agensi-agensi kerajaan dan juga pihak-pihak kementerian. So idea-idea anda ni, kalau yang bagus, memang dia orang akan simpan dan mereka insyaAllah akan gunakan untuk kepentingan semua. Jadi netizen yang bijak, give out good opinion, good suggestion, so that everybody can benefit from that. Ya? Jangan jadi macam, alah Melayu ni hidung Jawa cakap orang putih. Apa salahnya? Bukannya saya cakap 100% bahasa Inggeris. Okay? Communication is key. Awak rasa ada banyak ke buku bahasa Malaysia kat luar tu? Awak rasa saya banyak belajar daripada buku bahasa Malaysia ke? Nak buat translation semua ada ke tu? Tak ada. Okay, jangan risau. Okay? Belajar mana yang boleh. Okay? Ini semua untuk, bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak awak. Fikir ke depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.